Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alim allimna min ilmika kama tarda bihi anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa ansur alaina min khazaini rahmatik. Ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atlu 'alaihim nab'a bani adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Kamu sebutlah tentang peristiwa tentang dua orang anak Adam alaihissalam ini, Qabil dan juga Habil. Satu peristiwa yang benar yang berlaku ketika mana Allah meminta mereka berdua untuk melakukan ibadah korban. Allah menerima satu ibadahnya dan satu lagi Allah tidak menerima ibadahnya. Lalu katanya orang yang tidak diterima ini, nescaya saya akan membunuh kamu. Sesungguhnya Allah menerima ibadah korban di kalangan mereka yang bertakwa kepada Allah. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak. Lalu katanya adiknya yang hendak dibunuh ini, kalau sekiranya abang gerakkan tangan untuk membunuh saya, ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak, sifat saya sebagai seorang adik tidak akan menggerakkan tangan saya untuk membunuh abang pula. Sekali-kali tangan saya tidak akan tergerak untuk membunuh balas balik. Kerana inni akhafullaha rabbal alamin. Kerana dalam hidup saya hanya saya takut kepada Allah yang menjaga alam ini. Surah Al-Ma'idah. Para hadirin yang dirahmati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah pada pagi yang baik ini. Seketika lagi kita akan sampai masa yang disebut dengan masa wukuf di padang Arafah. Sekarang ini merupakan saat-saat umat Islam sedang berkumpul dan sedang bergerak daripada Baitullahil Haram menuju kepada padang Arafah. Dan sekarang masing-masing menunggu masa dan saat yang kita berada ini pada subuh ataupun pada pagi, menjelang pagi di padang Arafah ini, masing-masing bangun bertahajud pada Allah, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan mereka akan dipilih sebagai haji mereka, haji mabrur. Kerana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah. Haji mabrur tidak ada balasan ataupun ganjaran kecuali syurga Allah yang tersedia pada mereka. Kita tahu bahawa padang Arafah ataupun wukuf di padang Arafah ini menjadi besar pada jemaah haji. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, al-hajju yaumul Arafah. Haji itu yang dimaksudkan ialah berada di padang Arafah. Bahkan kalau sekiranya siapa yang tak sempat berada di padang Arafah, maka dia tidak akan dianggap menunaikan haji pada diri dia. Kerana haji itu besar dan padang Arafah ini merupakan satu gambaran bagaimana suasana yang berada di padang mahsyar Allah. Suasana manusia yang berada di padang mahsyar Allah, kita pun digambarkan suasana itulah. Sehingga kan padang Arafah, di saat mana berada di padang Arafah, kita diminta supaya berada di bawah terik panas matahari. Jemaah-jemaah diminta supaya berada daripada gelincirnya matahari pada zuhur
sampailah pada malam nanti, sampai pada maghrib dan sampai pukul 2 pagi, mereka kalau sekiranya mereka boleh, mereka duduk di padang Arafah ini untuk berdoa dan meminta kepada Allah. Kerana sesungguhnya tidak adalah saat doa yang paling mustajab dan masa yang paling mustajab, dan Allah kurniakan tempat yang mustajab, masa yang mustajab, dan orang yang mustajab. Di satu masa berkumpul 3 perkara pada diri kitanya yang disebut dengan tempat yang mustajab, masa yang mustajab, kemudian orang yang mustajab di padang Arafah. Di padang Arafah ini masing-masing duduk dan masing-masing berdoa dan berzikir pada Allah dan meminta pada Allah agar kitanya bersih daripada segala dosa-dosa yang kita lakukan dalam hidup kita sebelum daripada ini, dan dosa-dosa, dan kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala bagi perjalanan hidup kita ini biar benar dan lurus, sebagaimana dalam doa kita yang sentiasa kita baca, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus dalam hidup kami. Para hadirin sekalian, pada pagi ini kita tangguh pengajian kita ni untuk anda nak bicarakan sikit tentang tajuk yang kita berada berkebetulan pada hari ini, dan kita tak tahu bila pula kita akan sampai masa begini dan saat sebegini, dan pada tepat masa lebih kurang sama juga dengan kita berada ni, waktu mana berada di padang Arafah. Panjangnya umur kita, insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Pada tahun depan kita tak jangka kita akan berada pada masa yang wukuf juga. Jadi oleh demikian kita tangguh dulu pengajian kita pada pagi ini dengan anda nak sebut tentang tajuk yang besar ini, dan insya-Allah kita akan berdoa di hujung nanti dengan doa-doa, dan kita minta supaya mudah-mudahan doa kita ini diaminkan oleh para malaikat Allah. Dan pada masa yang sama juga kita mengharapkan bahawa kita juga termasuk di kalangan orang yang berada di padang Arafah, mereka-mereka yang diampunkan dosa di sisi Allah, dan kita dimasukkan di kalangan hamba-hamba Allah yang terbaik dalam hidup kita. Para hadirin sekalian, kita tahu juga bahawa peristiwa yang berlaku padang Arafah ini kerana satu peristiwa yang besar lagi yang Allah jadikan sebelum daripada yang disebut dengan haji. Haji, dia adanya haji kerana adanya ibadah korban. Kita kena faham perkara demikian. Kalaulah tidak ada ibadah korban, maka tidak adalah haji. Kerana ibadah korban itu awal. Ulama-ulama sebut demikian. Kerana ibadah korban ini bukan terjadi daripada saat yang berlakunya haji saja, tidak. Tetapi ibadah korban ini merupakan satu ibadah yang paling awal di atas dunia ini. Di antara ibadah yang terutama, yang paling utama selain daripada sujud, Nabi Adam AS diarahkan oleh malaikat supaya sujud kepada Nabi Adam AS dalam syurga. Kemudian ibadah yang utama di atas dunia ini lepas pada sujud itu yang disebut dengan ibadah korban. Ulama-ulama kata ibadah di antara ibadah yang terawal. Ibadah korban ini dengan tujuan untuk membuang satu ibadah, satu sikap ataupun satu perangai yang buruk yang biasa bertahta dalam hati manusia. Apa dia yang biasa bertahta dalam hati manusia? Sifat yang biasa berlaku dalam jiwa kita ni yang disebut penyakit dendam, penyakit dengki, penyakit tamak terhadap dunia, penyakit yang disebut dengan suka ikut syahwat dalam hidup seseorang. Ni penyakit yang bertahta awal dalam jiwa seseorang, adik-beradik di antara Qabil dan Habil. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan supaya mereka berkahwin silang, kahwin kerana mereka lahir dalam keadaan kembar di antara satu sama lain. Tiba-tiba salah seorang di kalangan mereka ini, abang tak rasa tak puas hati dengan adik kerana boleh berkahwin dengan pasangan dia yang lebih cantik. Perasaan mula-mula yang wujud, perasaan yang tak puas hati ni mula wujud dalam jiwa manusia ini. Kemudian lepas pada itu dia membarah dengan penyakit yang lain pula. Dia membawa penyakit yang lain. Penyakit yang lain yang bawa ni yang disebut dengan penyakit dengki. Mula berdengki dengan adiknya. Kemudian bukan sekadar dengki saja. Mula sampai peringkat di mana, di waktu mana sampai peringkat di mana dia hampir-hampir nak bunuh adik dia kerana berebut yang disebut dengan seorang perempuan ini. Mula-mula penyakit ini
Allah Subhanahu wa taala biarkan peringkat awal katanya ulama. Tetapi apabila dia semakin banyak dan Allah Subhanahu wa taala ajar bagaimana nak buang penyakit ini. Salah satu cara dengan ibadah korban. Lakukan ibadah korban untuk dilihat siapa yang melakukan ibadah korban yang paling ikhlas pada Allah. Nak lihat bagaimana penyelesaian yang berlaku. Ibadah korban yang diterima di sisi Allah, orang itulah yang layak untuk menerima yang disebut dengan pasangan yang paling cantik ini. Allah jadikan ujian ini. Kemudian mereka melakukan ibadah korban. Mereka berdua melakukan ibadah korban. Satu ibadah yang dilakukan kerana Allah, satu lagi ibadah yang dilakukan kerana inginkan perempuan. Dilakukan sama-sama sembelih. Lalu Allah sambar yang disebut dengan diletakkan dengan korban ini, diletakkan sembelihan korban ini diletakkan di atas padang pasir. Kemudian Allah sambarkan dengan api. Kemudian apabila sambar dengan api yang diterima di kalangan di sebelah adik, maka abang merasakan tidak puas hati, perasaan nak buang penyakit ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala suruh lakukan ibadah korban. Apabila lakukan ibadah korban saja, diterima ibadah adiknya, abang tidak terima, lalu abang sebut, qala la aqtulannak, sudah pasti aku akan bunuh kamu. Aku akan bunuh kamu kerana ibadah yang kamu lakukan ini, yang kamu lakukan diterima di sisi Allah. Adik dia jawab, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak. Kalaulah abang gerakkan tangan untuk nak bunuh saya tidak akan gerakkan tangan untuk balas balik pada abang. Adik-beradik ni sebut demikian. Dia kata, ma ana bibasitin, saya tidak akan gerakkan sikit pun jari saya untuk bunuh balik abang. Kerana apa dia saya tak akan bunuh abang? Katanya adiknya, inni akhafullaha rabbal alamin, saya hanya takut pada Allah yang menjaga alam ini. Ulama-ulama sebut, berhati-hati kita bila kita adik-beradik. Apabila kita adik-beradik di antara satu sama lain, kadang-kadang kita akan adik-beradik waktu mana kita kecil. Tiba-tiba waktu mana kita dah besar dan kita mempunyai rumah tangga, maka kita mempunyai cara hidup tersendiri. Kadang-kadang waktu mana belum berumah tangga, kita sudah berkelahi adik-beradik. Kita boleh lihat bagaimana di kalangan kita, waktu mana kecil memang kita ceria di antara satu sama lain. Tetapi waktu mana kita mula membesar, dunia semakin banyak, perasaan terhadap dunia semakin menebal, maka akan berlaku perkara-perkara sebegini. Seitulah kita boleh lihat berapa ramai orang berkelahi adik-beradik di kalangan kita, sebagaimana berlakunya di antara Qabil dan Habil. Apabila berlakunya perbalahan ini, adik diajar supaya apa dia? Jangan kamu balas pada abang kamu, jangan. Lalu akhirnya abang dia bunuh. Apabila bunuh adik dia, apabila berlakunya pembunuhan ini, inilah peristiwa pembunuhan yang pertama di atas dunia. Satu pembunuhan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu sikap pembunuhan yang dilakukan ini, apabila berlakunya pembunuhan ini, maka dalam keadaan sedemikian rupa, dalam keadaan sebegini, kata Rasulullah, siapa yang melakukan pembunuhan lepas pada ini, semua dosa Qabil membunuh Habil ini akan berterusan sampai akan sampai kepada yang pembunuh ini. Siapa yang dia akan sampai, kerana dia telah memulakan satu sunnah yang buruk. Setiap orang yang bunuh, sebutlah nama siapa saja pun yang bunuh, dosa yang dibunuh ini sampai pada abang yang telah bunuh adik. Kerana apa dia? Kerana dia telah memulakan satu sunnah yang buruk di atas dunia ini, diikuti oleh manusia yang lain. Kemudian lepas pada itu peristiwa korban, kita baca lagi dalam sejarah bagaimana ibadah korban yang berlaku lagi. Allah turunkan lagi kepada seorang Nabi yang kita sebut dalam salat kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Pengorbanan yang besar yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang besar. Satu-satu Nabi yang diuji semenjak daripada kecil. Anda biasa sebut pada kita, satu-satu Nabi yang diuji semenjak daripada kecil. Siapa dia? Nabi Ibrahim AS. Diuji oleh Allah semenjak daripada kecil lagi. Allah uji pada Nabi Ibrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa'atammahun. Sesungguhnya aku telah menguji Ibrahim dengan beberapa ujian-ujian yang besar semua. Bukan ujian yang remeh-remeh, tidak. Tetapi ujian yang besar. Fa'atammahun. Semua ujian-ujian yang dia diuji ini, dia telah sempurnakan ujian itu.
Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama diuji dengan ujian bapanya. Ujian bapa ni satu ujian. Dalam hidup kita ni kita kena berhati-hati dengan ujian bapa. Ibu bapa ni ujian. Siapa-siapa yang ada ibu bapa yang masih lagi hidup, dia akan berhadapan dengan ujian ibu bapa. Kadang-kadang kita diuji dengan ujian ibu bapa, sebagaimana yang biasa kita dengar. Anak yang warak, kemudian ibu bapa yang tidak warak dipanggil. Kadang-kadang anak yang soleh, anak tutup aurat, ibu bapa yang tak tutup aurat. Kita akan menjumpa dengan ujian ini. Cuba pergi tengok tadika-tadika Islam tu. Kadang-kadang kita pergi tengok tadika Islam yang anaknya pakai cantik je, mak ayahnya bukan main lagi seksi. Kadang-kadang kita akan berjumpa dengan ujian ini. Kita akan berjumpa dengan ujian. Kadang-kadang anak bagus, tiba-tiba mak ayah yang tidak bagus. Ada juga ujian mak ayah yang bagus, kemudian anak yang tidak bagus. Walaupun sekalipun ujian, Nabi Ibrahim AS diuji oleh Allah dengan ujian bapanya. Apa ujian bapa dia? Pembuat berhala. Seorang yang pembuat berhala ni satu ujian. Bapa yang buat berhala. Nabi Ibrahim puas menasihati bapanya, memanggil bapanya, menyeru bapa dia supaya beriman pada Allah. Tiba-tiba bapa dia tak beriman pada Allah SWT. Bahkan bapa dia menguji pula Nabi Ibrahim. Uji Nabi Ibrahim apa dia? Sebut pada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kerja kamu tiap-tiap pagi kamu diminta supaya jual berhala ini. Tiap-tiap pagi Nabi Ibrahim AS teragak-agak nak pergi ke tak nak pergi. Cerita yang biasa nak cerita pada para hadirin sekalian. Waktu mana teragak-agak nak pergi tak nak pergi ni, ya akhir Nabi Ibrahim AS akhirnya bawa juga berhala ni. Bawa keliling kampung, bagi tahu pada orang kampung, wahai orang kampung, datanglah beli berhala yang pekak kalau kamu pekak, kata Nabi Ibrahim. Wahai orang kampung, datanglah beli berhala yang bodoh kalau kamu bodoh. Wahai orang kampung, datanglah beli berhala yang buta kalau kamu buta, kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sebut keliling kampung, bawa berhala ni, usung berhala, bagi tahu pada orang kampung, wahai orang kampung, kalaulah kamu bodoh, kamu datanglah beli berhala yang bodoh ini. Sebut pada orang kampung. Tak ada seorang pun yang datang beli. Apabila tak ada seorang pun balik saja Nabi Ibrahim, setiap kali mana balik, bawa pulangan balik berhala ini. Balik berhala ini, bapa dia tanya berapa yang laku wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim AS sebut, tak ada satu pun yang laku wahai bapa. Kenapa tak lakunya? Orang kampung kita semua cerdik-cerdik dah. Tak ada seorang pun orang kampung kita yang bodoh nak beli berhala yang bodoh ini. Katanya ayah dia, wahai Ibrahim, kamu berniaga bagaimana? Katanya Nabi Ibrahim, memang saya berniaga berterus terang. Saya tak tipu. Saya bagi tahu pada orang kampung, datanglah beli berhala yang buta kalau kamu buta. Datanglah beli berhala yang pekak kalau kamu pekak. Ayah dia sebut, kamu sebut demikian wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim kata, ya, saya sebut demikian. Kalau kamu sebut begini wahai Ibrahim, sampai bila-bila pun tak laku wahai Ibrahim. Kamu ambil MC lah Ibrahim, kamu cuti lah. Kalau kamu meniaga juga memang tak lakulah perniagaan ini. Yang menyebabkan akhir Nabi Ibrahim tak puas hati. Tak puas hati lagi dalam hidup Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS tak diuji dengan ujian Namrud, ujian pemerintah yang menyembah berhala dan pemerintah yang mengaku jadi Tuhan. Waktu mana pemerintah yang mengaku jadi Tuhan, Namrud ni, waktu mana Nabi Ibrahim AS sebut pada Namrud, Tuhan aku boleh menghidup dan mematikan orang. Namrud, dia kata pengawan, bawa 2 orang, dia kata bawa 2 orang. Apabila bawa 2 orang di hadapan Nabi Ibrahim, dia pancung seorang, dia tinggalkan seorang. Dia kata, tengok, aku Tuhan juga, dia sebut, aku boleh menghidup dan mematikan orang. Yang aku pancung tu, aku matikan dia. Manakala yang hidup ni, aku menghidupkan dia. Nabi Ibrahim tengok raja dia ni bodoh sangat rupa-rupanya. Nabi Ibrahim kata beginilah, wahai Tuhanku, disebut dalam surah Al-Baqarah, di surah Al-Imran kita baca. Nabi Ibrahim sebut, sesungguhnya Tuhanku, dia boleh menaikkan matahari sebelah timur dan menenggelamkan sebelah barat.
Sekarang tuanku baru datangkan sebelah timur, sebelah barat, tenggelamkan balik sebelah timur. Fabuhital ladzi kafar. Ia menyebabkan akhirnya yang Namrud ni menjadi tercengang-cengang. Tercengang-cengang, tak boleh nak jawab. Hujah Nabi Ibrahim AS. Hujah Nabi Ibrahim AS lagi. Apabila nampak degil sangat, masyarakat degil sangat, Nabi Ibrahim buat apa dia? Dia pergi hancurkan berhala-berhala yang kecil. Dan anda sebut ini dengan tujuan para hadirin sekalian, sebut pada keluarga masing-masing. Kerana kita kena cerita ini. Nabi Ibrahim AS, walaupun kita biasa dengar cerita ini, dan anda yakin kita biasa dengar cerita ini semenjak daripada kecil lagi, Nabi Ibrahim AS pergi hancur berhala-berhala yang kecil, dan diambilkan kapak, diletakkan pada berhala yang besar. Waktu mana letak di berhala yang besar ini, Nabi Ibrahim AS tinggalkan. Waktu mana tinggal itu, Nabi Ibrahim AS akhirnya Nabi Ibrahim AS ditangkap. Apabila dilihat bagaimana berhala-berhala yang kecil sudah dihancurkan oleh Nabi Ibrahim AS ini, apabila ditangkap, dibawa di hadapan Namrud. Namrud tanya pada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Dalam ringkasnya bahasanya, Nabi Ibrahim AS sebut, saya tak tahu, kata Nabi Ibrahim. Ulama-ulama kata Nabi Ibrahim bukan menipu, tetapi itu satu cara dakwah dia panggil. Walaupun Nabi Ibrahim tahu, Nabi Ibrahim AS gunakan teknik helah, dipanggil demikian. Helah digunakan dalam teknik dakwah. Nabi Ibrahim kata, saya tak tahu. Kalau nak tahu juga siapa yang menghancurkan berhala ni, cuba tanya berhala yang besar, kerana kapak dengan dia. Kapak dengan dia, mesti dia tahu. Kapak berada dengan dia. Kok dia sendiri yang menghancurkan yang kecil-kecil itu, tak tahu. Katanya mereka, wahai Ibrahim, jangan membodohkan sangat kami. Kami tahulah berhala ni, berhala yang besar ini, dia tak tahu apa pun. Waktu mana yang dihancurkan ini, dia tak nampak pun. Kalau kamu nak tahu lagi, cuba kamu tanya dia, kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengejek pemikiran yang ada di kalangan Namrud ini, walaupun dia seorang pemimpin. Cara seorang pemimpin yang menyembah berhala. Lalu akhirnya Namrud sebut, sungguhnya kalau ditanya pada berhala yang besar ini, dia tak tahu dan dia tak tahu. Apabila sebut tak tahu saja, Nabi Ibrahim AS kata, kenapa kamu sembah satu benda yang tak tahu, yang tidak bawa manfaat dan tidak bawa mudarat? Tak bawa manfaat dan tidak bawa mudarat. Dalam hidup kita ni, kenapa kita pergi sembah perkara demikian? Ana sengaja sebut tentang berhala ni. Kenapa? Kerana di tempat kita ni banyak sangat berhala. Di tempat kita ni kadang-kadang ada juga orang kita yang tolong buat berhala. Orang kita yang tolong buat berhala, membenarkan berhala yang ada. Kenapa orang bukan Islam berterusan dalam bukan Islam mereka? Dan semakin ramai yang bukan Islam, yang menyembah berhala itu berterusan menyembah berhala. Kenapa kita tak jelaskan pada mereka yang mereka sembah itu bukan sembahan yang sepatutnya kamu sembah? Yang kamu sepatutnya kamu sembah ialah Allah. Bukan anak nak menimbulkan kontroversi, tak. Tetapi anak nak sebut tentang bagaimana kita tak buat sebagaimana Nabi Ibrahim AS buat. Patutnya Nabi Ibrahim AS ajar pada kita melalui Nabi Muhammad SAW, dan dalam Al-Quran pun nak ajar pada masyarakat kita, kamu jangan sembah berhala. Kamu datang dahulu, betul, kamu datang daripada negara India, kamu datang daripada negara China, kamu datang di tempat kami, dan kamu akan jadi mulia tatkala mana kamu menyembah Allah, bukan menyembah berhala. Datang daripada tempat lain, kamu datang daripada Vietnam, kamu datang daripada negara mana sekalipun, kamu kena sembah Allah yang menjadikan kamu dan menciptakan kamu. Berhala, apa yang bawa manfaat? Ni kadang-kadang tengok pokok besar sikit, balut dengan kain sari terus. Kadang-kadang berapa ramai orang, Allah yarham Datuk Ishak Bahrom dahulu, dia cerita depan tangga rumah dia kan, apabila satu ketika orang India datang letak, bangun tidur, tengok berhala depan tangga rumah dia. Dia letak, apabila ditanya kenapa, depan pagar rumah dia, nak keluar kereta pun tak boleh. Apabila tanya kepada dia, kenapa ni? Dia kata, saya mimpi semalam Tuhan baru lahir di tempat ini, disebut.
depan tangga rumah dia pula tu. Dia cerita kan, kita ingat lagi cerita yang beliau cerita ni. Kemudian lepas pada tu dia pun tak kisahlah, besok dia alihkan balik letak depan tangga rumah orang bukan Islam ini. Dia tak balik. Bila orang bukan Islam tu tanya kenapa, saya mimpi balik Tuhan kamu lahir kat sini. Dia tu nak sebutnya gambaran bagaimana keadaan yang di kalangan senang je, keluar je mimpi terus jadi, mimpi je terus jadi. Sedangkan Islam bukan demikian. Nak mengajar hidup ini bukan kena sembah berhala, sembah Allah yang menjadikan kita dan mencipta kita. Dan kita pun jangan raikan berhala mereka. Yang jadi masalahnya orang kita raikan berhala mereka, buat lak murugan besar-besar sikit, kemudian kita pergi sembah berhala mereka. Sepatutnya bukan kita pergi, bukan kita sembah, tapi kita ra'i. Ra'i artinya kita membiarkan perkara demikian. Bukan anak nak sentimen ini, tak. Tetapi anak nak suruh kita bawa pengorbanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini ke dalam jasad kita dan kita sebut pada orang bukan Islam. Kamu tidak dipaksa untuk masuk Islam, tetapi kamu kena tahu sembahan kamu sembahan yang sesat. Sembahan yang betul ialah sembahan kepada Allah yang menjadikan kita dan menciptakan kita. Kita tidak paksa masuk Islam. Masuk Islam tak paksa, tapi kamu kena jelas tentang Islam supaya tidak wujud gangster-gangster, supaya tidak wujud gejala sosial, tidak wujud perbezaan pahaman dalam kehidupan kita, dan jelas pada diri kita jelas apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS dalam kehidupan kita seharian. Kemudian apa yang dibawa lagi Nabi Ibrahim AS apabila Namrud dia tengok tak berjaya ni, tak berjaya nak halang Nabi Ibrahim, apa yang dibuat? Dibakarnya Nabi Ibrahim dalam api, ditangkap dan dibakar dalam api. Dibakar dalam api ni bukannya dibakar macam biasa, tak. Geram pada Nabi Ibrahim, bakar api, unggun api itu katanya ulama setinggi 7 tingkat bangunan. 7 tingkat bangunan. Plaza Masalam dah senang cerita ni. Setinggi Plaza Masalam, nak bakar Nabi Ibrahim seorang je. Nak sebutnya apa dia? Dendam, benci, nak marah, perasaan benci sungguh pada Nabi Ibrahim. Dibakar tu bukan bakar biasa, sehingga kan yang nak campak Nabi Ibrahim ni kena guna manjani. Dia tak boleh campak macam biasa, tak boleh. Nak sebutnya gambaran bagaimana mereka benci sungguh pada Nabi Ibrahim AS. Tetapi kebencian ini Allah tunjuk dengan kekuasaan Allah. Kita boleh tengok Allah guna kuasa dia, Allah tunjuk supaya manusia ni celik mata. Allah arahkan api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadikanlah kamu sejuk dan tenteram ke atas Nabi Ibrahim AS ini. Ala Ibrahim, ke atas Nabi Ibrahim ini. Kamu wahai api, kamu jangan bakar. Sifat kamu memang bakar, tetapi apabila kuasa aku mengarahkan kamu sejuk, kamu kena sejuk. Walaupun sifat kamu api membakar. Ya, kadang-kadang kan kita tengok orang yang kena demam. Orang yang kena demam kan, Allah arahkan kuman dia duduk dalam panas, tapi dia menggetar terus sejuk. Allah arahkan kita pegang tubuh badan orang demam tu, kat luar tak ada apa-apa pun, kita kata tak ada apa-apa, dia kata sejuk ni sejuk kat dalam. Kita pegang jasad kat luar tak ada apa-apa, kadang-kadang dia boleh peluh, dalam peluh dia boleh lagi sejuk dalam. Kuasa Allah yang Allah jadikan pada jasad seseorang ini. Nabi Ibrahim AS diuji dengan ujian ini. Kemudian dalam keadaan ujian ini tak berhenti, Nabi Ibrahim diuji lagi dengan ujian apa dia? Berumah tangga kemudian tak dapat zuriat. Rumah tangga tak dapat zuriat ni diuji. Dan di kalangan kita pun, kalau kita berumah tangga tiba-tiba tak dapat zuriat, kita belajar dengan Nabi Ibrahim AS. Bagaimana Nabi Ibrahim doa pada Allah, ya Allah, jangan kamu tinggalkan aku dalam keadaan tidak ada zuriat seorang pun di atas muka bumi. Baca doa ni, la tazarni, ya Allah, jangan kamu biarkan aku ni keseorangan, ya Allah, tidak ada zuriat yang lahir daripada aku ni, ya Allah. Perhatikan, boleh baca balik doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim AS itu dalam Al-Quran Karim. Boleh rujuk doa ini dan baca dan ulang. Ya Allah, jangan kamu jadikan aku ni, ya Allah, dalam keadaan aku meninggal dunia tak ada zuriat, ya Allah. Ibu-ibu yang mana dia berubah tangga tiba-tiba tak dapat zuriat, ni ujian.
Bapa-bapa yang berumah tangga tiba-tiba tak dapat zuriat, belajar dengan Nabi Ibrahim. Sabar Nabi Ibrahim. Dalam keadaan dia dah tua dah. Dalam keadaan tua, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril bagi tahu pada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kamu mulai daripada hari ini, satu berita gembira yang Allah suruh aku sampaikan pada kamu. Kamu akan dapat zuriat daripada isteri kamu Hajar dan Sarah itu. Sebut saja dapat zuriat, terkejut Nabi Ibrahim. Satu riwayat kata Hajar tu tertawa, terkekek-kekek. Tertawa dengar tu. Satu riwayat sebut ketawa Hajar, Allah, orang tua dapat anak lagi. Macam kita kan, kita ni umur 67 tahun dah, pergi ke jumpa dengan doktor, sakit perut, doktor cek air kencing, ambil air kencing makcik, dia sebut. Kita pun ambil air kencing, tes air kencing, datang jumpa dengan doktor, doktor memandang makcik disahkan mengandung, makcik dia sebut. Dia sebut sah mengandung, terpengsan terus, tak kena gaya kita. Biar betul doktor, saya tak betul ke doktor tak betul gitu. Nabi Ibrahim AS terkejut. Dia beritahu saja yang dia ni dapat zuriat lagi. Dia tanya pada malaikat, ya, wahai malaikat, kamu tanya Allah, apa dia tanda-tanda mengidam ni, apa dia? Ialah orang nak dapat anak mesti ada mengidam juga. Tanda-tanda dia apa dia? Nak makan asam ke? Rasa nak makan tom yum ke? Rasa nak makan apa dia? Dah mula mengandung ni, nak buat macam mana? Lalu katanya Allah turun ayat Al-Quran Karim, kamu tidak akan bercakap dengan manusia illa ramza, selama 3 hari 3 malam, kecuali bahasa isyarat saja. Kamu tak boleh bercakap, mulut kamu tak boleh bercakap, kamu tak boleh keluar suara, maksud tak keluar suara pada kamu illa ramza, kecuali bahasa isyarat je kamu boleh bercakap. Selama mana? Selama 3 hari 3 malam. Allah tunjukkan kuasa Allah. Waktu ini Nabi Ibrahim AS rasa tak jadi masalah lah, kalau dapat anak pun dapat anak lah. Suka orang tua dapat anak, siapa tak suka? Kita dapat cucu balik, kita suka lah. Main kadang-kadang dapat cucu je, seronok lah kita. Nak sebut gambaran suka Nabi Ibrahim. Dalam suka Nabi Ibrahim dapat zuriat Nabi Ismail AS, tengah-tengah suka, Allah keluarkan lagi arahan, bawa anak kamu dan isteri kamu ke satu tempat yang biwadin ghairi zi zar'in, satu lembah yang kering kontang. Daripada bumi Palestin kamu bergerak sekarang, kamu berjalan sampai satu tempat, nanti aku akan arahkan pada malaikat, dan malaikat akan sebut, berhenti kamu wahai Ibrahim, berhenti, dan di waktu itu kamu berhenti wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim mula berjalan dengan Hajar, bawa Ismail AS. Hajar sibuk tanya pada Nabi Ibrahim, ke mana kita nak pergi? Nabi Ibrahim AS sebut, saya pun tak tahu, kecuali Allah lah yang mengarahkan kita berjalan sampai mana? Di Bakkah mubarakan, sampai di Mekah, ataupun Bakkah ini, sampai di Mekah itu Allah arahkan satu lagi arahan yang keluar daripada pemikiran Nabi Ibrahim AS. Arahan dia, sekarang tinggalkan isteri kamu dan anak kamu di tempat itu. Tinggalkan isteri kamu dan anak kamu di tempat itu. Allahu Akbar. Kita ni nak tinggal isteri seorang-seorang di satu lembah yang terasing, di satu tempat yang tak ada tanaman-tanaman, kering kontang. Kalau kita pergi Mekah tu, kita tengok kosong je. Sampai sekarang ni, kalau kita pergi Mekah seorang-seorang, walaupun ramai lagi orang lain, kita rasa sunyi, rasa nak berjalan dengan kawan-kawan. Ini kan Hajar diarahkan oleh Allah tinggal dengan Nabi Ismail di tempat itu. Tinggal saja, waktu mana tinggal, Hajar tu paut di kaki Nabi Ibrahim. Jangan tinggalkan saya seorang-seorang dengan anak ini. Menangis tersesak. Nabi Ibrahim AS kata kepada Hajar, ini perintah Allah, ini perintah Allah. Kita boleh bayang, kita kan kalau suami kita tinggal kita atas kereta api seorang-seorang, macam mana? Pergi naik je kereta api, naik je, duduk ya, kita pun turun, duduk pula dengan anak kecil. Macam mana perasaan? Padahal atas kereta api je, ataupun tinggal kita di komplek PKNS tu seorang-seorang, tak tinggal tak payah lama, 2 jam je, rasa malam tu suami tidur kat luar, tak kena gaya. Tak kena gaya, dia jadi demikian. Kena tinggal seorang-seorang, kena marah dah.
Hajar ditinggalkan seorang-seorang. Perintah Allah. Apabila perintah Allah, paksa tinggal. Pujuk, akhirnya tinggal juga. Dalam keadaan ditinggalkan Hajar seorang-seorang ni, dalam keadaan tinggal Hajar seorang-seorang, lepas pada membesar je Nabi Ismail AS, berlaku peristiwa yang disebut dengan di antara Safa dan Marwah. Hajar berkejaran untuk mendapatkan air. Kemudian keluarnya daripada hujung kaki Nabi Ismail AS itu air. Sampai hari ini air itu penuh dengan keberkatan. Kemudian dalam sejarah lagi cerita, lepas pada Hajar AS ini ditinggalkan, membesar sedikit, datang lagi perintah Allah yang luar biasa lagi. Ujian yang besar lagi, di mana keluar arahan Allah supaya menyembelih anaknya Nabi Ismail AS. Sembelih anak, mimpi 3 malam turut-turut mimpi sembelih Nabi Ismail AS. Suruh sembelih Nabi Ismail. Nabi Ibrahim datang daripada bumi Palestin, datang berjumpa dengan Nabi Ismail. Apabila berjumpa dengan Ismail AS, Nabi Ismail AS ini bisik di telinga Nabi Ismail, jauh-jauh sikit daripada ibu, bisik, ya bunayya inni ara fil manam inni azbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku, semalam aku mimpi 3 malam berturut-turut yang aku ni sembelih kamu. Apa pandangan kamu wahai anakku? Nabi Ismail AS dengar je arahan ini, terus dia jawab pada bapa dia yang Allah rakamkan dalam Quran. Nabi Ismail kata pada dia, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapaku, laksanakanlah apa yang disuruh oleh Allah, kamu akan dapati aku di kalangan hamba Allah yang sabar dalam mentaati perintah Allah. Ulama-ulama kata apa dia, dalam taat pada perintah Allah ni kena banyak sabar lah. Sebagaimana Nabi Ismail AS sebut, taat pada perintah Allah kena sabar. Kita kena banyak sabar. Kita menutup aurat, kena sabar. Ya, kena sabar. Kita suruh keluarga kita salat, kena sabar. Sabar. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Nak jaga syariat, kena sabar. Kena sabar. Kita buat benda yang disuruh oleh Allah, kena banyak sabar. Kerana ada ujian. Rumah tangga kan, kita berumah tangga je ada je ujian. Belum kita berumah tangga tak ada ujian. Kita buat benda yang disuruh oleh Allah, kena sabar terus. Sabar tu menjadi besar dalam kita berhadapan dengan ujian-ujian dalam mentaati perintah Allah. Kita buat contoh yang mudah je, semayang. Semayang je, mula semayang tu imam baca panjang je, nak marah dah. Mula tak sabar dah kita. Pak imam ni tak faham-faham, aku ni sakit perut, dia sebut. Dia baca panjang pula, sabbih isma rabbikal a'la pula tu dia sebut. Baca je inna ataina Pak imam lain kali. Nak sebutnya tak sabar dah kita. Kita kan tak sabar dah dalam mentaati perintah Allah. Kita senang jadi tak sabar. Senang tak sabar. Banyak contoh-contoh yang mudah dalam hidup kita. Berapa ramai kan orang yang tutup dah aurat, kemudian dia tak sabar, dia buka balik aurat dia. Ada orang yang diuji oleh Allah dengan ujian demikian, diuji dengan ujian tak sabar. Dalam taat pada perintah Allah, kamu kena sabar. Wastabir alaiha, kamu kena sabar di atas ujian-ujian Allah. Ni kita dengar ceramah ni kan, kuliah ni, tak sabar kita. Kau berapalah ustaz ni nak habis ni, tak sabar kita. Lamanya kita ni, lambat lagi ke, gaya-gaya macam lambat lagi ni, macam lambat lagi. Tak sabar kita nak taat pada perintah Allah, tak sabar. Dalam kita ikut je perintah Allah, kesabaran itu perlu. Sabarnya pada diri kita. Satu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kata pada dia, bapa, waktu mana Allah arahkan bapa supaya sembelih saya, sembelihlah saya. Saya bersedia untuk sembelih. Dan satajiduni insyaallah minas sabirin. Kamu akan dapati aku dengan izin Allah penuh dengan kesabaran dalam mentaati perintah Allah. Maknanya ulama-ulama kata sabar dan kita sebut dengan izin Allah. Segala benda yang kita buat semua je bi insyaallah, dengan izin Allah. Doa pada Allah, minta supaya kita dengan keizinan Allah lah yang menyebabkan kita menjadi demikian. Kemudian Nabi Ismail AS bawa Nabi Ismail dibawa oleh Nabi Ibrahim, bawa nak sembelih ni, berjalan saja. Lalu di sinilah berlakunya yang disebut dengan syaitan yang menyamar menjadi manusia. Uji Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kamu nak sembelih anak, mana mungkin arahan sembelih anak. Nabi Ibrahim AS ambil saja batu. Waktu mana ambil batu saja, Nabi Ibrahim AS mula baling batu ni,
baling batu, 7 biji batu dibaling. Dia sebut apa dia? Bismillah rajmus syayatin wa hizbuh. Dengan nama Allah direjam syaitan dan segala puak-puak syaitan. Hizbuh maknanya parti-parti syaitan. Hizbuh maknanya apa dia? Jemaah-jemaah syaitan. Hizbuh maknanya apa dia? Segala tentera-tentera syaitan. Saya berdoa dengan nama Allah, Bismillah rajmus syayatin. Satu ulama kata, kalau kita mimpi yang tak baik, kita sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Lalu kita ludah sebelah kiri berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Rasulullah sebut demikian, dan anak ulama banyak kali cerita di kalangan kita. Kalau kita diuji oleh Allah, diuji datang je perasaan dalam diri kita ni, katakanlah pagi ni kita diuji oleh Allah, nak datang ke tak datang dengar kuliah, nak datang, ustaz ni dah balik kampung ke belum lagi. Kita diuji oleh Allah ujian demikian. Mula kita sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Nak suruh buang yang disebut dengan gambaran gangguan syaitan dalam hidup kita. Kemudian kalau kita kena gangguan, kadang-kadang ada dalam rumah tangga kita ni, ada gangguan. Gangguan apa dia? Bunyi benda yang pelik-pelik. Bunyi kan dalam rumah tangga kita ni, cek tikus ada. Kita rasa kena ada gangguan ni, berlaku gangguan. Bulu roma ni meremang je memanjang. Ambil je lada hitam tu, baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim syayatin wa hizbuh, dan kita baling sekuat mungkin. Baling tu pun elok-elok, kamu kena muka suami tak kena gaji. Waktu mana baling tengok-tengok, suami rupa-rupanya syaitan, dia kata. Dia anggap suami dia pula syaitan. Jangan. Mulut kita je pastikan baca doa betul-betul. Kita baca, mudah-mudahan dia hilang gangguan-gangguan yang berlaku. Sama juga kadang-kadang menangis, kadang-kadang dengan ujian-ujian apa dia, anak-anak yang menangis tak berhenti-berhenti. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Doa ni kita baca dan kita ulang. Kita ulang dengan tujuan apa dia? Nak menguatkan jiwa kita. Lalu Nabi Ibrahim AS ambil batu tu, baling, dan berlakulah jamratul ula wa jamratul wusta wa jamratul aqabah. Yang inilah yang diulang. Sebab tu anda sebut tadi, kalau tidak ada korban, maka tidak ada haji. Kerana ada korban lah yang menyebabkan adanya haji. Waktu mana betul-betul dah letak Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim dah mula letak Nabi Ismail, nak sembelih dah Nabi Ismail, ambil dah pisau tu nak sembelih dah. Nabi Ismail AS di waktu ini dah bersedia untuk disembelih. Nabi Ismail waktu mana dalam keadaan sebegitu bersedia untuk disembelih, tiba-tiba Allah tukar, wa fadainahu bi zibhin azim, dan aku tukarkan dia dengan sembelihan yang besar, yang menyebabkan sampai hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar supaya kita melakukan ibadah korban berdasar pada apa yang dibuat oleh bapa kita Ibrahim alaihissalam itu. Kemudian kita sebut tentang sebelum daripada kita nak buat ibadah korban ini, Allah jadikan yang disebut dengan apa dia? Yang disebut dengan wukuf di padang Arafah. Nak sampai pada ibadah korban, nak buat haji, wukuf dulu di padang Arafah. Hari yang kita wukuf di padang Arafah hari ini, saat mana orang Islam dah mula berkumpul sekarang ni, Allah dah mula menyebut nama seorang nama untuk dikeluarkan daripada senarai ahli neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Apa amalan yang perlu kita buat hari-hari sebegini ni? Kita akan tanya, nak buat apa dia sehingga kan Allah mengeluarkan nama-nama seorang-seorang ni? Berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut yang pertama, berpuasa sunat merupakan amalan yang paling baik pada hari ini. Puasa sunat ni sunat muakkad. Bagi siapa yang tak mampu tak jadi masalah. Tapi pahala puasa sunat pada hari sebegini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut pahala dia sebesar mana? Allah telah mengampunkan dosa dia tahun lepas, dan Allah ampunkan dosa dia tahun akan datang. 2 tahun terampun dosa dia. Dosa kita yang lepas, tahun yang sudah, dengan dosa kita yang belum lagi kita buat, Allah sudah terampun dosa kita. Tapi jangan pula lepas pada ni buat dosa. Dah nampak buat dosa, dah diampun. Dah puasa sunat dah sebelum daripada ni. Puasa sunat wukuf di padang Arafah, jangan main-main dengan dosa. Maksudnya apa dia? Besar nilai. Kalau katakanlah hari ni kita tak boleh, tak puasa sunat. Kenapa tak puasa sunat? Banyak nak musafir, nak siapkan kek tak siap lagi, nak siapkan bahan-bahan nak beraya besok, banyak benda kita tak puasa sunat. Ambil pahala yang kedua, bersedekah sebanyak mungkin.
Bersedekah satu amalan yang dituntut untuk kita lakukan pada hari ini. Banyakkan sikit sedekah kita. Sedekah ambil peluang untuk kita bersedekah. Kerana sedekah ini, anda sebut banyak kali, sedekah mengubati penyakit jiwa. Siapa yang rajin bersedekah, dia akan mengubati penyakit yang melanda pada diri, yang dideриtai dalam hidupnya. Kita ni bila kita banyak bersedekah, rezeki kita bertambah. Allah dah tulis dah rezeki orang yang bersedekah. Lagi bersedekah, lagi bertambah. Lagi bersedekah, lagi bertambah. Bersedekah pada siapa? Sedekah pada mereka-mereka yang dalam keadaan kesusahan, mereka yang perlu bantuan dan sebagainya. Ini amalan yang baik yang untuk kita lakukan. Kemudian apa lagi yang kita perlu buat? Baca Quran sebanyak mungkin. Baca Quran dan dengar ayat suci Al-Quran Karim. Baca Quran. Orang yang boleh baca Quran, dia baca Quran. Kalau tak boleh baca Quran, dia diminta supaya apa dia? Dia diminta supaya pasangkan ayat-ayat Quran. Dengarkan orang lain baca Quran. Dengar je. Bermula bila? Sekejap lagi. Sekejap lagi ataupun sekarang ini, lepas pada Zuhur nanti, kitanya diajar supaya banyakkan pada diri kita. Kemudian yang besar lagi pada diri kita untuk kita nak lakukan di saat sebegini apa dia? Kita diminta supaya banyakkan bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat dan minta ampun pada Allah. Taubat ni mula kita sebut Rabbighfirli, ya Allah tolong ampunkanlah dosaku ya Allah. Doa kita sebut Allahummaghfirli, ya Allah maafkanlah kesilapan aku ya Allah. Allahummaghfirli, ya Allah salah aku yang aku lakukan sebelum daripada ini ya Allah, maafkan aku ya Allah. Mulut kita ni jangan terhenti. Hari ni sebut dan sebut sampai bila? Sampai maghrib nanti. Sampai bila? Sampai isyak nanti. Baca dan baca. Mulut kita sebut. Kurangkan daripada bercakap benda yang sia-sia. Banyakkan kita berdoa dan doa pada Allah. Kerana tak adalah masa yang paling mustajab doa, paling baik doa ialah masa yang lepas pada wukuf di waktu mana wukuf di padang Arafah. Kalau tuan-tuan nak berdoa, para hadirin sekalian nak berdoa, masa ni masa yang mustajab. Di saat mana Allah telah mengampunkan dosa orang, doa kita dimustajab, kita pun berdoa, minta dengan Allah, ya Allah bagilah keampunan dosaku ya Allah. Para hadirin sekalian akan rasa keajaiban yang besar. Lepas pada wukuf di padang Arafah ni, maksudnya kita akan rasa lain. Allah bagi kalau kita memahami betul-betul. Apa dia keajaiban? Allah sajalah yang tahu. Ya Allah akan kurniakan pada kita. Tapi kalau sekiranya kita boleh jaga betul-betul yang ni, bernilai besar dalam hidup kita. Kemudian yang besar lagi, doa jangan ditinggalkan. Doa dan juga zikir. Doa dan juga zikir ini berterusan dan berterusan. Doa kita sampai bila kita berdoa? Malam ni. Malam ni malam Hari Raya Aidil Adha. Hari Raya Aidil Adha ni jauh lebih besar daripada Hari Raya Aidil Fitri. Hari Raya Aidil Fitri itu masa dia sekejap je. Bermula daripada maghrib sampai pukul 12 tengah hari. Hari raya pertama, petang tu dah tak raya dah. Raya kedua tu raya Melayu dah dipanggil. Raya ketiga raya Melayu juga. Raya ke-30 raya Melayu. Orang Melayu kita menyambut Aidil Fitri kan besar. Padahal yang besarnya bila ni hari tasyrik ni Allah haramkan puasa. Jangan tunjuk kita ni warak. Hari tasyrik puasa juga dia. Orang tanya kenapa puasa? Saya ni warak sikit dia sebut. Tak ada. Dah hari tasyrik. Tak ada dalam sebulan Allah haramkan 3-4 hari puasa kecuali bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ni Allah haramkan puasa. Nak suruh apa dia? Beraya sakanlah kamu. Beraya sakan dalam hidup kita. Maknanya gambaran besarnya nilai yang Allah kurniakan pada kita. Malam ni doa. Doa kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa yang menghidupkan malam hari raya, malam 2 hari raya, Allah akan menghidupkan hati dia di waktu mana dimatikan hati-hati manusia yang lain. Bila hati manusia ni mati, ada 5 tempat ulama sebut. Siapa yang boleh menghidupkan malam hari raya? 5 tempat ni biasa hati kita mati. Yang pertama bila hati manusia mati, bila dekat nak mati. Bila dekat nak mati memang hati kita mati. Kebanyakan manusia ni mati hati dia. Tengok malaikat maut, mati hati, jasad tak mati lagi. Tengok malaikat maut tu, Nabi Ibrahim AS tengok malaikat maut, pengsan Nabi Ibrahim. Waktu mana dia minta dengan Allah, ya Allah
bagilah peluang sekali untuk aku nak tengok muka malaikat maut ni macam mana. Malaikat maut datang, katanya Nabi Ibrahim, tunjukkanlah muka kamu, bagaimana kamu mencabut nyawa manusia yang tak beriman pada Allah. Kata malaikat maut, wahai Nabi Ibrahim, kamu tak mampu untuk melihat wajah aku. Nabi Ibrahim kata, aku cuba. Aku cuba. Kalau begitu, kata malaikat maut, kamu pusing ya Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, kamu pusing. Kamu pusing. Nabi Ibrahim pusing saja. Lalu Nabi Ibrahim, katanya malaikat maut, sekarang pusing balik dan tengok balik wajah aku. Apabila pusing balik, lihat saja malaikat maut terus jatuh pengsan, dan Nabi Ibrahim AS tak sedar diri terus. Kemudian malaikat maut terus hidupkan, mengubahkan balik wajah dia, kemudian tunjuk balik. Kemudian kata Nabi Ibrahim, wahai malaikat maut, begitukah kamu memperlihatkan wajah kamu pada orang yang tak beriman pada Allah untuk dicabutkan nyawanya? Kata malaikat maut, itu sedikit baru yang aku tunjuk, lebih dahsyat daripada itu lagi yang aku tunjuk. Kata Nabi Ibrahim AS, memadai dengan melihat wajah kamu saja wahai malaikat maut menyebabkan manusia boleh mati. Mati bila? Mati hati mati, jasad hidup. Kita tanya, penting ke? Demikian penting sangat hati kita ni hidup bersama dengan hidupnya jasad. Kalau boleh, pada diri kita yang nak suruh, waktu mana jasad mati, hati kita turut mati bersama dengan matinya jasad. Itu untungnya kita. Jangan hati kita mati, jasad hidup lagi. Kan ada orang yang brain dead dipanggil, otak dia sudah mati, jasad dia masih hidup. Jasad masih hidup, tapi otak dah tak berfungsi lagi dah. Dia boleh berfikir tak boleh berfikir dah. Rugi dah dia waktu ni, rugi. Sebab tu anak ulama banyak kali kan, orang yang kena dekat nak meninggal dunia, orang yang kena kemo, na'udzubillah min zalik, yang kena kanser, dekat-dekat nak, dia ni sakit sangat, diberi dengan dia bagi lagi dengan ubat nak tahan sakit. Kemudian sebenarnya dia masuk morfin, dia bagi morfin nak tahan dia sakit. Anda kata jangan bagi lagi, jangan bagi. Kalau kita bagi morfin, dia khayal. Apabila dia khayal, hati dia sudah mati, jasad tu tunggu saat nak mati je. Sedangkan perlu sangat dekat dengan kematian seseorang ini, dia kena ingat, dan mulut dia kena sebut, dia kena rasa sakitnya kematian itu kafarah terhadap dosanya. Jadi kalau dia bertahan juga, dia sakit, memang sakit, Allah sajalah yang tahu. Tapi Allah telah mengampun dosa dia, Allah telah ampunkan dosa dia. Yang tu yang besar. Yang kita kesian tengok dia, kita bagi morfin, dia pun khayal. Hati dia sudah mati, jasad dia masih hidup, menunggu saat untuk dihadapkan di hadapan Allah. Lalu dia menghadap juga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Anda nak pesan pada doktor-doktor muslim, kalau ada doktor-doktor yang baik ini, kalau kalian terlibat dengan orang yang kena kanser dan sebagainya, ataupun keluarga kita yang dekat-dekat dengan kematian ni, kita tengok doktor kata tak ada peluang dah untuk dia hidup, kerana kuman itu merebak banyak sangat dah pada tubuh badan dia. Maka di waktu itu kita serah dan kita tawakal pada Allah. Jangan masuk lagi unsur-unsur yang lain, kerana dia akan merosakkan jasad dia. Bila lagi hati kita boleh mati? Hati kita mati waktu mana berada dalam kubur. Kali yang kedua hati manusia boleh mati, kali yang kedua bila dalam kubur. Waktu mana dalam kubur ni, tengok malaikat maut, mati hati. Tengok malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir datang. Allah datang malaikat Munkar dan Nakir ni, Allah sajalah yang tahu. Perasaan kecut kita ni, seorang dalam tanah keseorangan. Kemudian baru lagi baju ni, kain putih ni bau lagi dengan jasad orang yang ke atas, yang turun mayat kita, turun saja sampai paras lutut saja. Sampai paras lutut ni datang dah malaikat maut, malaikat Munkar dan Nakir dah datang, dah berdiri dah depan kita. Malaikat Munkar dan Nakir dah mula halau, pergi main jauh, pergi salat jauh, kemudian puasa jauh, zakat jauh, pergi jauh, haji jauh. Yang kamu kena dekat apa dia?
Yang tak boleh nak halau Quran ya. Quran yang dibaca sebelum mana subuh. Innal Qur'anal fajr kana mashhuda. Sesungguhnya Al-Quran yang dibaca sebelum mana subuh akan menjadi peguam bela pada seorang waktu mana dia berhadapan dengan malaikat Munkar dan Nakir ini sendiri. Waktu ni tenang hati dia. Malaikat Munkar dan Nakir tanya, "Ma rabbuka?" Dia jawab terus, "Allahu Rabbi." Allah Tuhanku. "Wa ma kiblatuka?" Apa kiblat kamu? Dia sebut, "Al-Ka'bah kiblati." Ka'bah kiblat aku. "Wa ma dinuka?" Apa agama kamu? Dia jawab terus, "Islamu dini." Islam agamaku. "Man hadzal rajul?" Dia tunjukkan Rasulullah SAW. "Siapa ini? Depan kamu ni siapa?" Dia pun jawab, "Hadza nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Boleh jawab, kita boleh jawab. Kenapa? Hati dengan jasad berserta di waktu ini. Dua, satu orang yang hidup malam hari raya, dia boleh tenang. Apabila dia tenang, dia boleh jawab. Yang kalau dia tak tenang, dia tak boleh jawab. Kan anak-anak kita masuk dalam peksa, kalau hati dia tak tenang, berdebar, dia tak boleh jawab, dia blank terus. Kalau kita ni hati kita dah tak ada, macam mana kita nak jawab? Jawab tak menentu lah. Bila jawab tak menentu, yang menyebabkan kita tak boleh nak jawab. Sekali kena rotan, sekali kena kata Rasulullah SAW, sekali saja kena tibai dengan belantan oleh malaikat Munkar dan Nakir ni, 7 tala bumi masuk ke dalam. Masuk sekali. Lalu kubur ini menghimpit jasad dia. Kubur ini menghimpit jasad. Rasulullah kata, azab kubur tu berlaku macam mana? Ni Rasulullah tunjuk jari ni, Rasulullah tunjuk masuk jari ni dengan jari ni menjadi satu, kata Rasulullah. Di antara bahu kanan, bahu kiri dihimpit, bunyi masuk ke dalam. Bila masuk ke dalam ini, yang menyebabkan jadi himpit. Mati ke? Tak mati. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Nak kata hidup tak hidup, nak kata mati tak mati. Bila lagi hati kita boleh mati? Bangkit di padang mahsyar Allah. Bangkit di padang mahsyar Allah, hati manusia ni akan mati sewaktu mana melihat melayangnya suratan amalan manusia. Bangun di padang mahsyar Allah tu, tengok melayang suratan amalan dah lebih kurang 70,000 tahun berdiri ni dalam keadaan suratan amalan melayang. Tengok orang tu sambut dengan tangan kanan, ada orang yang sambut dengan tangan kiri, tangan kanan tak terangkat, tangan kiri je terangkat, masing-masing geleng kepala, masing-masing lari, muka dah tutup ni, tahu dah ahli neraka dah. Yang tangan kanan ni, orang yang dapat tangan kanan ni berlari-lari berkejaran, tengok ni, saya ahli syurga, puas hati saya hidup, selesa saya hidup, saya ahli syurga, puas hati saya. Orang yang ahli neraka ni dicerita dalam Al-Quran Karim, masing-masing lari nak lari ke mana? Masing-masing nyorok muka ni, tutup, tak nak. Tahu dah bunyi dah neraka Jahannam sedang bunyi untuk membakar mereka. Hati mati ke tak mati? Mati. Ulama sebut yang ketiga bangkit, yang keempat waktu mana melayang suratan amalan. Ulama ada demikian. Yang kelima bila? Waktu mana kamu berdiri seorang-seorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdiri seorang-seorang, panggil seorang, Ahmad, kamu berdiri seorang. Ni start, kamu akan balik pada usia 13 tahun. 13 tahun kamu tengok ni, kamu mula akan balik. Allah pun tunjuk. Waktu mana Allah mula tunjuk saja, ni tayangan skrin besar, big screen. Orang pun semua memandang. Ahmad, kamu mulakan nama kamu sekarang. Kamu mulakan kehidupan kamu sekarang. Tunjuk je saja. Waktu mana tunjuk nama Ahmad ini, tunjuk nama Ahmad sebab masing-masing tutup muka, mula tunduk. Dalam Al-Quran Karim cerita, waktu mana al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari yang Allah tutup mulut, wa tukallimuna aydihim, tangan pun mula bercakap, wa tashhadu arjuluhum, kaki mula menjadi saksi, bima kanu yaksibun, dengan apa yang kamu lakukan di atas dunia.
Waktu tu ada hati lagi, hati mati. Ya Allah, buat juga macam ni ya Allah, tunjuk juga yang ni ya Allah, sikit pun kamu tunjuk ya Allah. Masing-masing tunduk. Rasulullah kata tunduk tak tunduk manusia ni, takut di pada mahsyar ni, apabila Allah panggil seorang-seorang, furada, seorang-seorang, kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kamu datang dahulu seorang-seorang, kamu balik pada Allah seorang-seorang, kamu berdiri di hadapan Allah seorang-seorang. Waktu mana kamu berdiri di hadapan Allah seorang-seorang? Di waktu ini Allah tunjuk, kamu tengok amalan kamu. Waktu itu katanya Rasulullah, muka manusia ni ditunduk, dia tunduk sampai ke mana dia tunduk? Sampai ke sama telapak kaki ini. Tunduk sampai sama telapak kaki. Kenapa? Malu. Tak sangka yang ni pun Allah tunjuk, tak sangka yang ni Allah pun tunjuk. Masing-masing tengok celik mata ni. Isteri memandang amalan suami, jahat juga suami aku, ingat ke bagus disebut. Kemudian suami memandang isteri, amalan isteri, geleng kepala, dia curi duit aku rupanya, dia yang ambil. Masing-masing geleng kepala. Anak geleng kepala dengan bapa, tak sangka bapa aku begini rupanya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari yang Allah tutup, hari yang Allah melarikan masing-masing, lari masing-masing. Anak lari daripada suami, anak lari daripada bapa lari daripada anak, suami lari daripada saudara dia, lari daripada isteri, semua likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari ni masing-masing nak kayakan jasad masing-masing. Macam mana nak boleh lepas daripada mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala? 4. Yang kelima dia yang akhir, waktu mana melalui titian sirat. Lalu titian sirat, baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sirat mengait dan mengait, kait manusia ni. Rasulullah berada di hujung titian sirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ya Rab, ummati ya Rab, ummati ya Rab. Wahai Tuhanku, umat aku, wahai Tuhanku, umat aku, wahai Tuhanku. Kita pun mula berjalan melalui titian sirat. Sirat dalam keadaan api yang besar, yang daripada bawah ini halus, kata Rasulullah, lebih halus daripada selai rambut yang dibelah 7. Selai rambut yang dibelah 7, tajam, lebih tajam daripada mata pedang. Kemudian bengkang-bengkok, turun junam naik. Macam mana kita nak lalu titian sirat itu? Macam mana saat yang kita nak lalu titian sirat sebegitu? Ana nak sebut tentang waktu mana kita lalu titian sirat sebegitu. Kita baca dalam surah Al-Mulk, Allah cerita, iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Ketika mana dicampak dalam neraka ni, iza ulqu fiha, campak je manusia dalam neraka ni, sami'u laha, kamu dengar api neraka tu, syahiqan, api neraka tu bertempik merau, wahya tafur, dalam keadaan bunyi rap manusia. Kita boleh bayang saat tu tak ada siapa yang boleh tolong kita. Tak ada orang yang boleh nak bantu kita kecuali amalan kita ni. Amalan yang bagaimana yang kita dapat pada diri kita, yang kita dapat daripada malam hari raya. Hidupkan malam hari raya. Siapa yang hidupkan malam hari raya dengan tasbih, takbir, tahmid, dan kita memuji pada Allah, maka pada saat itu hati kita akan hidup. Dan di waktu mana kita sedang dalam keadaan sebegitu, kita tak mampu lagi untuk kita dapatkan pertolongan kecuali kita yang tolong diri kita sekarang ini. Perhatikan, sebab itulah apabila kita dah berada sampai saat-saat sebegini, kita ambil peluang pada diri kita, doa pada Allah, minta dengan Allah, ya Allah, tolonglah bagi kesempatan ini ya Allah, untuk diri kita masukkan di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh pada diri kita ini, supaya kita benar-benar boleh terselamat daripada suasana yang kira-kiranya bukan sekadar untuk di dunia saja, tidak, bahkan untuk sampai di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Satu waktu mana kita diberi peluang ini, perhatikan kitanya
ambil peluang untuk kita berdoa pada Allah. Kemudian pada masa yang sama juga, pada hari yang baik ini, kitanya minta supaya Allah jadikan amalan ibadah haji sahabat-sahabat kita yang berada di Makkahul Mukarramah itu, mereka diterima sebagai haji mabrur. Kemudian kita pula ibadah korban kita termasuk di kalangan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan kita, ibadah korban kita menjadi kekuatan dalam kehidupan kita ini sendiri. Kita berhenti setakat inilah, insya-Allah. Lepas pada hari raya haji minggu depan kita akan sambung lagi pada pengajian kita, dan insya-Allah kita doa ramai-ramai pada hari ini. Kita doa, dan para hadirin sekalian boleh buka, para hadirin sekalian boleh buka air, kemudian buka madu yang ada tu. Madu yang ada ni kita akan, kemudian kita akan baca doa khusus sempena di padang Arafah ini. Jemaah sekalian, ada beberapa perkara sebelum daripada kita ni. Yang pertamanya, ni ada botol baru ni, botol pembotolan baru madu yang jemaah-jemaah ada komplain dia kaca dan sebagainya ni. Jadi botol ni kita daripada selatan Thailand dia hantar pembotolan baru madu ru'yah ni, dan yang ni setengah kilo ni, setengah kilo. Yang biasa yang kita dalam botol tu 350 gram, yang ni sekilo madu, sekilo lebih ni. Dan botol baru ni para hadirin sekalian boleh dapat kat luar nantilah. Yang ni buat amalan lah, dan Nana biasa sebutlah amalan yang terbaiknya ialah kitanya sendirinya buat amalan minum air madu. Air madu ni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau para hadirin sekalian biasa datang tempat rawatan Tibun Nabawi tu, kadang-kadang kita buat air madu dan kita kita sebar-sebarkan di kalangan jemaah. Minum air teh ni tak sunnah langsung, air kopi ke air Milo ke tak ada sunnah. Cuma oleh kerana lama sangat dah minda kita ni dibiasakan dengan air teh dan sebagainya. Jadi kitanya sunnah Rasulullahnya minum air madu tu. Minum air madu tu satu sunnah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah botol madu ni pembotolan baru. Para hadirin sekalian, kita dah baca dah ayat-ayat ni pada ayat-ayat ru'yah, dan para hadirin sekalian buat amalan dah dalam keluarga masing-masing. Yang keduanya, ni kena tanya kat luar nantilah, insya-Allah. Ni setengah kilo, yang tu dia naik dalam RM10 begitulah, beza sikit. Kemudian yang kedua ni ada dua rakaman kuliah. Satu kuliah ana di Masjid Hulu Kelang, dan juga Ustaz Roslan Muhammad, penyakit umat akhir zaman, Ustaz Roslan Muhammad. Kemudian kuliah ana perjalanan di alam roh. Yang ini saudara kita yang buat rakaman tu dalam harga RM10 sekeping ni kat luar nantilah. Dalam satu ni ada dua siri kuliah. Para hadirin sekalian boleh dapat kat luar nantilah, insya-Allah. Kemudian anda nak jawab beberapa persoalan. Sebelum daripada kita doa ni, siapa dia golongan bighairi hisab? Orang yang tidak dihisab. Golongan yang tidak dihisab ni Rasulullah SAW sebut ada lebih kurang 70,000 di kalangan umat aku yang tidak dihisab dan tidak diazab oleh Allah. Kemudian apabila tanya siapa dia, apabila sahabat-sahabat tanya siapa dia ya Rasulullah, Rasulullah sebut humul ladzina la yarqun. Orang yang pertama, orang yang hidup dia tak pernah berjumpa dengan tok-tok bomoh, kata Rasulullah. Nah, ada harapan kita. Yang pertama pun kalah lah. Yang kedua, wala yastarqun, dia tak pernah berbomoh dalam hidup dia. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sebut wala yatatayyarun, jangan percaya dengan perkara-perkara tatayyarun. Tatayyarun ni maksudnya percaya pada tenungan dan ramalan nasib. Tatayyarun ni kadang-kadang kan kita pergi jumpa dengan orang, ada setengah-setengah orang tu tolong tengok tarikh lahir saya sikit, dia sebut. Tilik dia sebut tatayyarun. Tatayyarun ni perkara-perkara yang dilarang dalam syarak. Kemudian siapa lagi? Orang yang dia terlepas daripada bighairi hisab ni, tidak dihisab dan tidak diazab oleh Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, hidup dia sentiasa bergantung kepada Allah. 4 golongan
empat golongan ni disebut dalam hadis Rasulullah. Lalu bangun seorang sahabat nama dia Ukasyah bin Mihsan. Ukasyah kata, ya Rasulullah, ud'uni an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan saya biar saya termasuk di kalangan 70,000 tersebut ya Rasulullah. Rasulullah sebut, anta minhum, kamu salah seorang di kalangan 70,000 tersebut. Rasulullah sebut terus dalam majlis itu, kamu salah seorang di kalangan 70,000 tersebut wahai Ukasyah. Ukasyah pun duduk. Bangun seorang sahabat yang lain, ya Rasulullah, ud'uni an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan saya biar saya masuk di kalangan 70,000 tersebut ya Rasulullah. Rasulullah sebut, sabaqaka habihi Ukasyah. Ukasyah lebih dahulu daripada kamu. Maknanya buatlah amalan masing-masing, kata Rasulullah. Kalaulah aku nak sebut, jenuhlah. Duduk kamu bangun pula orang lain, duduk kamu bangun pula orang lain. Maknanya tiap-tiap di kalangan kita jaga amalan-amalan kita. Adakah serahan duit korban pada wakil atas wakil tidak sah? Boleh sah, tak jadi masalah. Wakil atas wakil sah, kerana asalkan sampai kepada asalnya untuk korban itu. Tu mudah korban. Kemudian soalan, berapa belas tahun yang lalu saya memilih menjaga ibu yang uzur daripada menerima jodoh. Berdosakah saya ketika itu? Tak berdosa, dah lepas dah. Dah belas tahun dah ni. Dah belas tahun dah. Dan sebenarnya sepatutnya kita pilih dua-dua lah. Jodoh pun kita pilih, jaga ibu pun kita jaga. Maknanya jaga dua-dua. Kenapa kita nak buat pilihan yang Allah tak suruh buat pilihan? Dalam syarak ni, syarak tak suruh buat pilihan begitu. Syarak suruh mengambil dua-dua. Kalau kita berhadapan dengan dilema ini, pada anak-anak perempuan baik, pada anak lelaki baik, kalau sekiranya kita berhadapan dengan keadaan gini, nak jaga mak ayah ke, nak memilih pasangan hidup, maka anak kata jaga dua-dua. Jaga dua-dua lah. Pilih pasangan hidup satu. Semalam anak jumpa dengan seorang pemuda, bukan seorang lah, ramai juga pemuda, yang umur 27 tahun, 28 tahun, 29 tahun, yang tak kahwin lagi. Anak kata, anta ni zalim sungguh, anak kata. Kenapa tak kahwin lagi? Sedangkan kerja dah ada dah. Perempuan-perempuan Islam doa, ya Allah, jadilah pilihan jodoh yang baik untuk kami, ya Allah. Anta pula sebut, bila anak tanya pada dia, kenapa tak nak kahwin lagi? Dia kata, belum bersedia lagi Ustaz. Bila nak bersedia, anak sebut? Bila nak bersedia? Dah lebih dah umur Rasulullah. Rasulullah 25 tahun dah kahwin dah, anak kata. Bila nak bersedia? Anak kata, jangan simpan lama, jangan biarkan lama, jangan. Hidup kita ni, kita membiarkan. Cuba tengok orang bukan Islam, kahwin muda-muda lagi, kemudian zuriat mereka ramai lagi. Mereka suka dengan zuriat yang ramai. Rasulullah nak sangat zuriat yang ramai ini. Kahwin cepat-cepat. Dalam Islam, Islam sebut ada 3 benda yang mesti dipercepatkan dalam hidup. 3 benda ni apa dia? Kebumi mayat cepat, solat kena cepat, kahwin kena cepat. Kahwin tu pun kena cepat. Jangan tangguh-tangguh. Satu anak ulang banyak kali kan, kita diajar supaya anak-anak kita ni, kalau dia dah membesar dah sikit, dia dah membesar dah pada diri dia, kitanya cari pilihan. Kalaulah nampak dia ni nampak macam ada dah nak di antara lelaki dan perempuan, sebut terus pada dia, bertunang lah, bertunang terus. Sebut bertunang itu pahala. Ada setengah-setengah ibu bapa ni disebut kawan-kawan lah dulu, disebut kawan-kawan. Kawan-kawan tu tahu apa dia? Maknanya apa dia? Kamu couple lah dulu, bercinta-cinta lah dulu, lepas pada tu barulah nak bertunang. Jangan. Maknanya kita sebut apa dia? Masuk-masuk neraka lah dulu, lepas tu baru masuk syurga. Kita nak sebut demikian. Masuk-masuk neraka dulu, lepas tu baru masuk syurga. Tak. Anak kita ni senang sebut, bila dia nampak je di antara lelaki dan perempuan minat dah, di antara satu sama lain, kita kata apa dia? Bertunang lah. Bertunang itu pahala, couple itu dosa. Ajar dia panggil demikian. Maknanya ajar awal-awal lagi, supaya dia tahu ni syariat mengajar demikian. Saya ingin bertanya, apa hukum mengambil air wuduk sekali saja? Sunat je hukum dia. Dia sunat kitanya. Yang fardunya sekali. Maksudnya kita ambil sekali itu, sekali. Itu fardu kepada kita. Yang diwajibkan pada kita. Kalau kita tambah jadi 2 kali, 3 kali, itu sunat. Pahala sunat yang kita dapat. Ni nanti kat soalan. Setiap bulan, tiap kali kedatangan haid, saya akan merasa marah, rimas dan kadang-kadang meluat dengan suami, walaupun dia tidak berbuat apa-apa. Adakah ini dikira derhaka pada suami? Apakah cara untuk saya mengatasinya? Perhatian sekian,
itu dipanggil perubahan hormon sedang berlaku. Perubahan hormon sedang berlaku. Dia satu, perubahan hormon. Yang kedua, kita kena ingat waktu tu syaitan sedang masuk. Syaitan sedang masuk. Kemudian kita yang diajar supaya tutup jalan ini. Jalan ni apa dia? Nampak muka suami, nampak meluak je tengok muka suami, kita pun istighfar, astaghfirullahalazim. Semak juga suami aku. Maknanya istighfar je memanjang. Istighfar tersebut dia menutup segala ruang-ruang syaitan masuk. Itu kita kena ada pada diri kita. Yang kedua, kita kena apa dia? Kena ada ilmu dalam hidup kita. Ilmu terhadap derhaka pada suami ni dosa besar dalam hidup. Pada diri kita dipanggil demikian. Apabila kita buat dosa pada suami kita, amalan kita tak diterima di sisi Allah. Semayang kita, zikir kita tak diterima di sisi Allah. Habis apa benda yang kita nak dalam hidup kita. Jadi kita diajar supaya jaga. Manakala suami pula, dia bila isteri dia dah datang uzur dan dia tahu dah tiap kali mana uzur mesti buat PL. Uzur je, ada je PL yang berlaku. Maka suami kena faham lah. Suami kena faham. Maknanya tak apa, nanti lepas pada tak uzur nanti nak marah-marah lah kita sebut. Sekarang nak marah pun kita tahan dulu lah. Sabar banyak-banyak dulu. Kerana rumah tangga ni dia akan berlaku proses-proses demikian. Ni kena buat kursus ni. Kursus isteri waktu mana datang dah kotor nang kita. Ada hadis menyatakan di syurga nanti seorang wanita solehah itu akan bersama suami terakhirnya. Bagaimana pula dengan seorang lelaki? Adakah mereka akan bersama dengan semua isteri-isterinya jika ada, atau isteri yang terakhir saja? Kalau dia ada semua, isteri dia layak masuk syurga semua dengan isteri-isteri. Kita jangan risau dah, cemburu tak ada dah waktu tu. Allah dah tarik dah perasaan cemburu. Ataupun dia boleh buat pilihan, dia nak duduk dengan siapa pun tak jadi masalah. Pun kita tak marah dah, senyum je. Yang penting masuk syurga tu yang penting. Ni syurga pun tak masuk, nak dengki dah kita ni. Syurga pun tak masuk lagi ni. Sabar awal-awal dia. Kemudian jemaah kita baca doa lah. Ramai yang minta doa ni. Yang mana anak sempat baca ni, anak baca. Kemudian yang tak sempat